Assalamualaikum and good day everybody. Hari ini kita akan masuk topik insurance. Okay, chapter 4, insurance. So what is insurance? Okay, can you see this definition? Insurance is a social device, so satu alat sosial di mana whereby a certain risk of individual, risiko yang tak pasti oleh individual, may be combined in a group, boleh digabungkan dalam kumpulan, iaitu lebih menjadikannya lebih certain ataupun lebih tepat with a small periodic contribution. This one is pembayaran sumbangan secara berkala, periodic, oleh seseorang individual, providing a fund, memberi dana kepada sesiapa yang bernasib malang, suffer losses. This is one of the definition. So kita ada banyak definition, tapi this one definition dia ada beberapa perkataan yang penting. Social device, combined group, and then periodic contribution, bayar premium tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, sebagai sumbangan kepada satu tabung, dana, fund, dan membayar kepada yang bernasib malang di dalam kumpulan tersebut. Okay. Jadi di sini ada gambar So ada ramailah ahli, mungkin ada beberapa orang memberi sumbangan tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tahun. Dan di kalangan ahli tersebut ada seseorang yang bernasib malang. Jadi mereka membayar satu pengurusan ataupun syarikat insurans akan memberi sumbangan kepada yang bernasib malang tersebut. Okay. Okay, kita tengok konsep of insurance. This one. Function of insurance. So fungsi insurans yang pertama adalah risk transfer mechanism, mengalihkan risiko kepada siapa? Kepada syarikat insurans, of course. Kita membayar tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tahun premium, membayar insurans, dan syarikat insurans menanggung risiko kita. Risiko kita tak tahu, mungkin akan berlaku, mungkin akan tidak berlaku, tapi ianya belum berlaku. Dan kedua, di sini fungsi insurans ni mengumpulkan dana, dia panggil creation of common pool. Pool ni kumpul lah. Jadi common pool of what? Of money ataupun fund. Kumpulkan dana. Jadi dengan dana-dana tersebut boleh dibayar pampasan lah kemudian, dan membuat segala aktiviti seperti operasi dan buat investment. Ada satu set dana, ada tabung. Dan yang ketiga, fungsi insurans juga membuat equitable premium. Premium yang equitable. What is equitable? Saksama. Jadi untuk orang yang mempunyai risiko yang sama, dia membayar premium, bayaran daripada insurans yang sama. Jika orang mempunyai risiko yang berlainan, risiko yang tinggi dia patut bayar lebih, risiko rendah dia patut bayar kurang. Itu yang saksama. Berbeza saksama dengan sama rata, itu ada beza. Okay. Ini adalah benefit of insurance, ataupun kebaikan insurans. Ada banyak kebaikan insurans kalau anda tengok dalam buku teks. So this one yang secara ringkasnya ada 5. Kalau saya nak ingat senang, ni tengok P-I-L-I-S, PILIS. P-I-L-I-S, PILIS. Okay. Number 1, benefit of insurance is peace of mind, ataupun dengan adanya perlindungan pada masa akan datang, jadi kita rasa lega ataupun rasa tenang, mengurangkan rasa takut, mengurangkan rasa risau, gelisah dan resah. Okay. Yang kedua, kita ambil di sini loss control. Jadi kawalan kerugian. Kita kadang-kadang kita tak tahu kita akan rugi, tapi rugi setakat mana? Mungkin ini dalam kawalan. Rugi juga rugi, tetapi tidaklah melampau sangat, tidaklah jatuh ditimpa tangga. Yang ketiga, social benefit. Di dalam bisnes lah. Biasa kalau syarikat ada insurans yang mengelakkan, contohnya syarikat perniagaan yang besar, dia ada insurans kebakaran. Jika berlaku, tidaklah semua pekerja yang tidak ada kerja selepas tu kan. Jadi mungkin syarikat tersebut boleh menggunakan insurans untuk memajukan syarikatnya ataupun membuka firm-firm ataupun gudang-gudang yang baru supaya pekerja tidak hilang kerja dan boleh terus meneruskan pekerjaan mereka. Yang keempat, investment of fund. Tadi kan kita ada dana, tabung,
which is kita panggil creation of common pool. Duit datang dikumpulkan daripada setiap premium yang dibayar oleh ahli-ahli. Jadi duit tu kadang-kadang ada lebih. Bila lebih tu boleh buat investment. Jadi untuk apa investment ni? Untuk menambahkan lagi lah jumlah dana. Jika nak bayar pampasan, nak bayar operasi. Dan yang terakhir adalah invisible earning, adalah pendapatan yang tidak nampak. Jadi pendapatan tu nampak, cuma dia hasil daripada sesuatu aktiviti yang tidak nampak. Seperti insurans ni. Jadi insurans adalah perlindungan di atas agreement ataupun kontrak, janji sahaja. Jadi ini tidak ada transaction yang tangible. Jadi invisible earning ni adalah pendapatan tidak nampak. So di situ adalah hasil keuntungannya ada insurans. Ini sekurang-kurangnya ada 5. Anda boleh tengok dalam buku, sekurang-kurangnya ada dalam kurang 8. Tapi 5 ni pun dah mencukupi. Okey. Characteristic of insurable risk, iaitu karakter risiko. Karakter risiko yang boleh diinsurankan. Dalam bahasa Melayunya, bukan semua risiko yang boleh diinsurankan. Hanya yang memenuhi karakter tersebut sahaja, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter yang boleh diinsurankan. Nak ingat ni pun senang saja. Ada 2F, ada 3P, ada HI. So 2F, 3P, HI. Okay, kita go one by one. So this one, purchase ataupun accidental. Hanya berlaku, mestilah sesuatu yang betul-betul jadi dengan sendirinya, bukan dibuat-buat ataupun sengaja dilakukan. Macam contoh saja bakar bangunan, saja rosakkan kenderaan, saja aksiden. Walaupun benda itu agak abstrak ataupun susah, agak vague, orang tak tahu, tak pasti. Tetapi ianya mestilah entirely accidental, tak boleh dilakukan. Mesti dia tidak boleh dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, financial value. Setiap risiko yang ada nilai kewangan sahaja boleh diinsurankan. Macam orang tanya, mulut kau tak ada insurans? Yes, mulut memang tak boleh diinsurансkan. Sebab berapa nilai mulut? Tak boleh. Financial value adalah sesuatu yang ada nilai ekonomi atau nilai kewangan, monetary, which is boleh dibayar pampasan. Contohnya ada insurans medical. Orang patah kaki, memang kaki tu tak ada nilai kewangan, maksudnya sangat tidak ternilai. Tapi nilai perubatan tu berapa untuk memulihkan kaki beliau. That one is financial value. Yang ketiga, insurable interest. Mesti ada hubung kait, legally recognized relationship, di antara yang dilindungi dengan nilai yang rugi ataupun kehilangan. Okey, contohnya kalau kereta saya kena curi, saya boleh tuntut. Tapi kalau kereta ayah saya je boleh tuntut, saya tidak boleh tuntut kalau kena curi. Dia mesti ada hubung kait, Tuhan punya dengan kehilangan atau kerugian tadi. Yang keempat, homogeneous ataupun identical exposure. This one sesuatu yang biasa-biasa sahaja, yang biasa sahaja yang boleh dilindungi. Contohnya apa? Risiko apa? Sakit jantung, kecurian, kebakaran. Benda itu adalah homogeneous exposure. Yang non-homogeneous ni macam mana? Macam kena serangan radiasi, terdedah kepada radiasi nuklear dan sebagainya. Dia kan not homogeneous, not identical. Satu yang pelik di Malaysia lah kalau jika berlaku kan. Jadi syarikat insurans banyak tak cover lah benda-benda macam tu. Okey, ini salah satu insurable interest. Yang kelima, pure risk. Mesti ingat lagi classification of risk, ada 3 pasangan. Okay, this one pure risk, risiko yang tulen sahaja, which is the risk exists wherever the chance of loss, ada chance, peluang untuk kerugian ataupun peluang tu tidak rugi langsung, tetapi tidak akan menguntungkan. That one is pure. Spekulatif tak boleh. Macam anda nak pergi insurankan kejadian anda, nak insurankan investment anda, tidak boleh. Okey. Yang keenam, particular risk. Particular risk adalah pasangan pada fundamental. Particular ni adalah act of God, of course. Contohnya anda bawa kereta, tiba-tiba kena langgar dengan pemandu mabuk. That one is memang kita tak tahu nasib kita.
act of God, but then particularly, bukan untuk entirely bukan satu entire ekonomi satu Malaysia ke apa, tetapi particular risk ni risiko individual ataupun kumpulan kecil, particular. Dan akhir sekali public policy atau undang-undang, peraturan, perlembagaan dan sebagainya. Jadi insurans yang disediakan mestilah tidak bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada, peraturan, akta, perlembagaan yang sedia ada. Contohnya kita tidak boleh insuranskan bentuk tubuh badan, macam dalam kita tengok kat US, artis-artis nak insuranskan hidung lah, mulut lah dan sebagainya, ikut suka lah kan. Tapi di Malaysia tidak boleh. Ataupun menginsurансkan sesuatu yang bercanggah, contohnya seseorang yang mengambil dadah, ganja, ketum dan sebagainya. Benda-benda tersebut adalah dilarang di Malaysia. Jadi orang yang mengambil bahan-bahan tersebut, dia tidak boleh tuntut lah jika ada berlaku komplikasi ataupun kerosakan ataupun sakit berkaitan dengannya. Okay, this one is classes of insurance. Biasa ada dua, senang nak cerita. Satu life insurance, insurans hayat. Dan yang kedua adalah general insurance, insurance am. Okay, kita tengok insurans hayat. Ada 4 jenis. Term insurance, jadi term tu tempoh. Term insurance ni dia ada tempoh dia. Jadi insurans hayat untuk tempoh berapa lama yang dijangkakan seseorang itu akan mati ataupun orang itu akan jadi lumpuh semua badan. Jadi mungkin bajet dalam 10 tahun saja. Contoh 10 tahun, tetapi tidak berlaku apa-apa, jadi tak ada apa-apa pampasan. Jika dia mati ataupun dia lumpuh sepenuhnya, dia akan dapat. Jadi dia punya premium pun murah lah. Yang kedua, whole life. Whole life ni bergantung kepada umur berapa dia akan sampai. Contohnya anda ambil whole life policy untuk life insurance sehingga mencapai umur 70 tahun. Okey. Jika anda sampai umur 70 tahun, anda sehingga 70 tahun anda mungkin capai ataupun tidak capai. Tidak capai, anda akan dapat pampasan, bukan anda lah, of course, waris. Jika mati, mungkin dapat sedikit pada waris ataupun tak dapat langsung. Yang ketiga, endowment. This one ada pembayaran pampasan dan bonus jika mati semasa tempoh yang telah ditetapkan, ataupun pada tempoh yang ditetapkan tu dia masih hidup, dia akan dapat pampasan. Okey. Dan akhir sekali, annuity. This one is pension lah. Jadi anda membayar tiap-tiap bulan sehingga umur anda tertentu. Contohnya umur sampai 70 tahun, lepas 70 tahun anda tidak boleh kerja. Syarikat insurans pula membayar gaji pada anda sehinggalah anda mati. Dia versus annuity, dia panggil pension scheme. Tapi kena bayar pada masa muda lah. Alright, itu this one. 4 life insurance yang ada. Okay, this one is group insurance. Kalau kita nak melancong ke apa, kadang-kadang di bawah rombongan, this one ada group insurance ya. Kita pergi kepada general insurance. Yang pertama adalah insurans kebakaran. So dia akan cover apa? Fire, api, peti, lightning dan letupan. Ada 3 kan. Jadi anda boleh baca special peril jika ada. Tapi 3 tu biasanya adalah dilindungi. Okay. This one, insurans kenderaan. Ada 4 bahagian. Insurans kenderaan, private car, motorcycle, motor trader iaitu penjual kenderaan, sama ada brand new ataupun second hand, ataupun used car. Dan yang terakhir adalah kenderaan komersial seperti bas, van, lori dan sebagainya. Okey, apa yang paling penting di sini adalah insurans first party and third party. Okey, first party dengan third party, apa beza dia? First party ni adalah insurans nombor 1 lah, orang Kelantan cakap. Insurans nombor 1 ni dia comprehensive lah. Jadi kalau you accident, you yang langgar orang, you punya kenderaan di cover, kenderaan orang yang you langgar pun di cover. Okey, yang third party hanya kenderaan orang lain yang you langgar sahaja cover. Kenderaan sendiri bayar sendiri, repair. Third party pun kadang-kadang tidak cover untuk kecurian, tapi kadang-kadang cover.
Itu ada comprehensive. Comprehensive ni cover semualah. Okey. Semua sekali mungkin chassis, insurans apa kalau kat Kelantan panggil insurans body, itu chassis lah. Lepas tu kita ada insurans cermin, insurans banjir dan sebagainya, kebakaran dan sebagainya. Sama macam motosikal, ada first party and third party. Itu kena bezakan third party dengan first party untuk motosikal. Of course first party lagi mahal, third party lagi murah. Tetapi dengan pelindungannya adalah berbeza. Biasa kenderaan lama biasa hanya cover untuk third party lah, yang lama-lama. Jadi jika you langgar orang saja, orang yang you langgar tu saja dapat pampasan, dan kenderaan you tak ada pampasan lah. Dan insurans wajib kena ada sebelum kenderaan you boleh dapat road tax dan berada di atas jalan raya. Okey, motor trader insurance, insurans untuk kenderaan baru dan kenderaan second hand. Jadi syarikat untuk syarikat-syarikat yang ada banyak kenderaan ni, takkan dia nak buat setiap satu tu dia ada insurans dia, tidak. Jadi dia ada insurans kenderaan secara yang baru. Jadi kalau kena curi ke apa, dia ada insurans yang lebih kurang pukal. Dia tidak ada insurans kemalangan dan sebagainya, sebab dia kenderaan tu simpan dalam gudang ataupun dalam showroom. Dan commercial vehicle, commercial vehicle ni kenderaan komersial, dia cover kenderaan tersebut, kereta sewa, bas, tenggiling dan sebagainya lah. Jadi dia ada cover. Di sini kita juga cover marine insurance. Jadi insurance untuk marine. Okey, insurance hull and machinery insurance. Hull ni kita punya bodi kapal lah. Machine ni engine dan peralatan-peralatannya, bermotor dan sebagainya, elektronik dan sebagainya. So itu dia ada insurans. Dan cargo, barang-barang yang dibawa, dia akan ditransport, ada insurans dia. Okey, untuk marine insurance ada 3 jenis klasifikasi. Time polisi ni macam kita ambil insurans kenderaan lah, 12 bulan baru mati. Macam insurans marine ni dia ada tempoh dia lah, biasanya pun setahun juga. Insurans yang kedua, konsepnya menggunakan voyage polisi, iaitu pelayaran. Contohnya pelayaran daripada Pelabuhan Kelang kepada Pelabuhan Pulau Pinang. Satu, one direction, one destination saja, dia cover lah. Jadi apa-apa yang berlaku waktu perjalanan tersebut akan dilindungi, ataupun pergi balik. Dan akhir sekali mix polisi, gabungan antara time polisi dengan voyage polisi untuk perlindungan marine tadi atau kapal tadi. Kerugian boleh menyebabkan this one, total loss. Anda boleh baca what is actual total loss dan constructive total loss. Kerugian secara sepenuhnya, jadi pembayaran pampasan adalah sepenuhnya lah. This one partial loss. Biasanya kalau kenderaan kita partial loss, kereta apa semua, dia adalah accident, rosak ke dan sebagainya lah. That one partial loss, boleh baiki. Total loss tu memang kena beli baru lah. Dan yang ketiga, expenses, ada perbelanjaan lah. Kalau dalam marine ni kita ada perbelanjaan servis, kita ada kena saman, kena ada bayar kita punya pekerja dan sebagainya. Okey, anda boleh tengok tutorial di sini dan telah jawab. Kalau anda boleh jawab, mesti anda akan cemerlang dalam chat tersebut. Okey, saya akan silakan soalan dalam kita punya YouFuture atau iDiscuss. Okay, that's all for today. Thank you very much, and anything you can discuss with me on our WhatsApp group. Thank you and have a good day.